dia termasuk di dalam produk internet kan. Dia bukannya produk komunikasi. Sebab dia guna voice kan. Macam Malaysia tu Malaysia iTalk. Lepas tu banyak nak kat kena sukan kan. Mereka beli 2 dinar dapat 2 dinar. Yang sukanya top up lah 40%. 50. Telefon pun alat-alat device pun sukan kan. iPad, telefon semua sini sukan 30%. Dia terpaksa naik sebab memang Jordan tak ada duit kan. Jordan tak ada duit. Malaysia pun sama lah. Malaysia sekarang ni dalam keadaan saya pun tak faham lah kenapa tak ada duit. Sebab utama kerajaan tak ada duit, BRIM. Sepatutnya kerajaan tak bagi BRIM. Kita faham lah, BRIM ni yang panggil, kalau kita belajar fiskal punya polisi, dia panggil transfer payment kepada rakyat miskin. Bagus kan, bagus. Secara teorinya banyak bagus lah teori transfer payment ni kepada rakyat miskin. Sebab rakyat miskin dia punya marginal utility dia tinggi. Dia akan jadi multiplier kepada GDP kan. Kalau tak kira buat kiraan tu kan, multiplier kepada GDP. Macam zakat lah, zakat kita bagi kepada orang miskin. Orang miskin kita punya marginal utility tu tinggi kan. Sebab cara kita nak kira multiplier, kita terpaksa makhluk tukar marginal utility terbalik. Bila terbalik, nombor besar berada di bawah, di atas, maka tinggilah sikit multiplier dia kan. Dia akan tandaan kepada GDP tu. Itu bagus secara konsepnya kan. Tapi saya tak faham. Tapi masalah di Malaysia sekarang ni, dia buat BRIM tu tidak memberi kesan tinggi kepada GDP. Sebab apa? Sebab dia tarik minyak. Jadi inflasi bagi BRIM pun dia tak naik balik, tak lanjak balik lah kan. Dia tak lanjak balik. Sepatutnya dalam konteks sekarang ni, keadaan kredit yang banyak kan, dia kena buang BRIM lah. Tapi sebab dia buat manifesto pilihan raya, dia tak ada masalah. Dia kena kekalkan juga BRIM untuk tujuan politik, bukan untuk tujuan ekonomi ni. BRIM jadi untuk tujuan politik. So untuk bagi BRIM dia kena kekal. Pada masa sama dia nak kurangkan defisit. Pada masa yang sama dia nak kurangkan debt, hutang kan. Pada masa yang sama dia naikkan GDP. Itu jadi konflik sangat-sangat. Terpaksa kurangkan dia punya subsidi. Kalau tak bagi BRIM, hutang negara alhamdulillah lah okey sikit kan. Tapi tak boleh sebab masalah manifesto. Bercara lain sebenarnya, bercara lain. Projek-projek besar lah sebenarnya kena. Sebenarnya projek besar di Malaysia, satu lagi masalah di Malaysia ni, projek besar. Kalau kita baca buku-buku lah, buku-buku analisis, buku Jomo kan, buku Sharma, bagaimana. Di projek besar di Malaysia, masalah dia swasta, dia privatize. Tapi privatize dia, banyak projek privatize Malaysia semua rugi. Semua tak untung. Emas pernah di privatize, pernah rugi, tapi rugi kan. Akhirnya kerajaan bail out. Semualah kali kerajaan bail out, itu masalahnya. Kalau lebuh raya sekalipun, kalau rugi kerajaan kena bail out. Sama juga. Itu kita bagi contingent punya liability tu. Jadi masalah. Sepatut private berjaya, tapi sebab private tadi dia bagi kepada kroni, itu masalah. Ini bukannya orang kata politik apa ni. Ini penulis buku semua ni, ekonomi semua. Kita baca buku-buku semua tahu tu. Itu yang salah di Malaysia. Kalau berani buat bagus tak ada masalah. Tak hanya berani buat bagus. Seterusnya kita tengok kepada masa nak habis ni. Sikit lagi kita tengok kepada, sikit lagi banyak lagi.
Okey, kita pada money market kan, money market. Semua yang kita kata tadi jual instrumen apa dibuat di dalam money market kan. Ni jadi jarak ni sebab ada copy daripada tesis dia ni kan. Dia fungsi money market dia dalam gambar gitu lah kan. Bank yang ada kurangan tu akan buat pinjaman iqrad ataupun deposit placement lah. Walaupun wadiah tu dia deposit placement di bank yang mengalami bank lebihan akan bagi duit, itulah tadi kan. Bank lebihan akan bagi duit, bank kurangan akan pinjam duit. Pinjam dia dalam konteks wadiah, pinjam melaksanakan konteks kop lah. Of course dengan riba kan, itu bank HP dengan riba lah. Jadi berlaku di situ satu, pertama berlaku deposit placement di atas. Selain pada deposit placement, bank juga akan jual adawat subnan, adawat instrumen money market. Instrumen money market ni akan dijual beli di dalam sesama bank lah. Salah satu daripada cara dia jual, bank-bank yang mengalami lebihan akan memberi pinjam kepada bank yang mengalami kurangan menggunakan dengan jual dengan membeli kan. Dia beli adawat. Bank beli, kemudian bank yang tak ada duit dia akan jual adawat. Tu pun kalau dia ada adawat, kalau dia ada instrumen tu, kalau dia tak ada instrumen dia tak boleh jual lah kan. Kalau dia ada instrumen dia boleh jual. Tapi biasanya bank akan beli tu untuk dapatkan keuntungan pada masa akan datang. Kalau dia dapat keuntungan setahun, okey, dia tak ada duit, dia boleh jual balik kan, dia jual balik. Kita tengok komponen money market. Komponen money market seperti mana ada gambar tu lah. Tapi komponen money market dia ada 3 komponen. Pertama ni interbank deposit placement, yang kedua ni platform transaction in money market instrument. Tadilah kan tadi. Dan yang ketiga yang tak ada dalam gambar aja tadi ialah check clearing house lah. Check clearing house ni dia ada clearing house yang untuk clearkan check kan. Check setiap 12 malam dia akan tunai check lah kan. Yang tak masukkan check CIMB, tapi nak masukkan check tu ke dalam main bank boleh, tak ada masalah kan. Tapi mungkin dia akan masa ambil 3 hari kan untuk bank lain. Pada setiap 12 malam dia tengoklah check CIMB masuk kan, nak masuk ke dalam main bank. So CIMB kena bayar kepada main bank lah kan. Sebab check dari CIMB kena bayar kepada main bank. So main bank nak bagi kepada customer esok, dia tengok oh ada defisit kan, defisit. Duit daripada main bank tak masuk lagi kan. Duit daripada CIMB tak masuk lagi, dia nak bagi kepada customer esok. So dia dah clear proses tu. Sekiranya berlaku kurang atau lebihan di dalam akaun balance sheet masing-masing, dia akan pinjam lah di dalam money market. Biasanya dia guna interbank deposit system lah. Kalau sekiranya berlaku kurangan juga, dia akan jual dia punya instrumen dan beli. Kalau dia lebihan dalam akaun dia akan beli instrumen baru kan, gitulah. Itu berlaku setiap hari, setiap masa kan, berpanjangan. Sebab kita faham money market adalah short term punya market. Market satu malam sehingga 365 hari kan, dia punya tempoh matang dia, instrumen dia. Biasanya tak lebih daripada setahun. Instrumen money market, tempoh matang dia yang sangat singkat. Instrumen money market ni bukan hanya digunakan untuk bank liquidity. Pada asalnya instrumen money market dikeluarkan, bertengok sebab tu. Instrumen money market dikeluarkan oleh kebanyakan syarikat-syarikat besar kan, macam CJ Deposit kan, Syahadatul Idah, ataupun kita panggil sebagai Certificate of Deposit kan, CD. Certificate of Deposit ni bank akan ambil deposit daripada orang lain dan dia keluarkan CJ Deposit. CJ Deposit tu akan diniagakan lah, akan diniagakan. Commercial paper, syarikat-syarikat korporat keluarkan commercial paper untuk dapatkan pinjaman kan. Syarikat Telkom dia nak dapat pinjaman sekejap, dia keluarkan commercial paper untuk tempoh matang setahun untuk dapat commercial paper. Kemudian commercial paper ni dijual lah kepada bank-bank untuk beli, bank dapat keuntungan, bank pun beli. Kalau bank tak ada duit, dijual pada orang lain. Commercial paper ni dijual pada pihak ketiga dan commercial paper akan didim balik dalam tempoh yang biasanya tak kurang daripada dalam 100 beberapa hari ya kan.
tempoh mata dia sebulan lebih 3 bulan lah kan. Jadi commercial paper ni asal syarikat korporat yang keluarkan. Jadi bank beli tu untuk investment dia kan. Tapi sebab apa? Sebab dia mudah untuk diniagakan balik kan. Jadi mudah diniagakan balik itu menyebabkan bank mudah untuk menguruskan kecairan dia. Tak ada duit dia berjual kan. Dia dapat lah, ialah benda ratus-ratus juta, dapat 0.5% pun okey lah kan. Satu hari kan, beli sehari okey, esok nak jual pada orang lain kan. Apa? Money market lah. Dia akan jual dalam money market. Banker acceptance tu sama lah. Banker acceptance tu syarikat-syarikat yang besar-besar yang keluar on paper, tapi dia di backup oleh bank. Bank yang ada jamin paper ni. Sebab tu dia nama banker acceptance kan. Syarikat emas ni kalau di Malaysia ni dipanggil nota syarikat emas. Nota syarikat emas ni syarikat emas syarikat perumahan kan. Syarikat yang kontrol perumahan, besar-besar projek perumahan tu, bangunan property. Syarikat emas dia akan keluarkan note kan, ataupun bond kan. Bond ni bond jangka pendek untuk bank-bank beli lah, untuk dapatkan investment jangka pendek. Investment jangka pendek ni di mana bank boleh jual kan sama tempoh mata setahun, ataupun bank boleh niagakan kepada orang lain kan. Kalau tempoh mata jangka pendek ni syarikat emas akan claim balik dalam masa setahun, kena bayar dengan harga PAL. Kebanyakan instrumen ni dia dijual dengan harga diskaun dan dia dibeli balik dengan harga PAL kan, harga asal. Contoh harga 100 juta dia dijual dengan harga diskaun 5% ke kan. Jadi tempoh mata dia pun 1 hingga 1 malam hingga setahun. Ada juga bond yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat korporat yang bersifat tempoh jangka pendek. Kadang-kadang tempoh 2 tahun pun kita boleh terima lah untuk jangka pendek. Yang paling pentingnya bond ni boleh dijual dalam secondary market. Maknanya bank subscribe bond, dia boleh jual dalam market lain kan. Kalau tak boleh dijual, bank pun tak berani nak beli. Dan yang ketiga, yang seterusnya adalah repo lah. Repo ni repurchase agreement kan. Repurchase agreement kita panggil repo kan. Repurchase agreement ni dia bukannya instrumen, tapi dia mekanisme untuk jual beli instrumen kan. Katalah bank dah ada bank ada bil kerajaan, government punya bond kan. Jadi dia nak jual bond, tetapi dia sayang bond tu. Jadi dia buat kontrak repo dengan bank lain. Jadi dia jual bond ni kepada bank yang lain untuk dapat tunai. Dia akan beli balik dalam tempoh sehari 2 hari kan. Tak ada yang apa ni, memang dia kafir ni. Ni kita bincang kafir kan. Dengan harga diskaun lah. Jadi repo ni sangat-sangat popular sekali lah. Dalam banyak-banyak ni repo paling popular. Sebab apa? Sebab kadang-kadang bank dia tak nak jual instrumen dia kan. Jadi dia guna repo lah. Dia guna repo, perjanjian beli balik. Repurchase agreement, dia jual pada bank. Satu lagi yang nak duit yang ada lebihan duit, dia nak duit, dia jual dengan syarat 5 hari ataupun tempoh 1 bulan dia beli balik kan. Dan repo dia ada aset lain sebagai cakaran dia lah, sebagai alat untuk jual beli. Semua instrumen ni tak patut syariah kan. Dia bahasakan diskaun macam tu, dan instrumen yang dia pun instrumen dia sendiri pun dah orang kata dah ada unsur riba. Repo ni masalah dia macam buy-in juga kan, macam buy-in juga. Jadi bank Islam ni dia jadi masalah yang sama. Kecairan bank Islam, dia ada kelebihan kewangan dan kecairan dia ada kekurangan kecairan. Cumanya masalah berlaku dalam Islamic bank dia lebih kepada lebihan kecairan. Sebab apa? Sebab utama dia ialah, yang pertamanya sebab dia tu, pertamanya nature bank Islam itu sendiri ialah nature bank itu bersifat ekonomi hakiki. Maksudnya bank masuk kontrak BLS, bank masuk kontrak betul kan. Bank kafir dia bukan kontrak masuk ekonomi pun, dia cuma riba dia bagi pinjam, dia duit mata-mata kan. Bank Islam tidak, nature dia asal lah, praktiknya kita kira lah kan. Asalnya bank Islam dia masuk dalam projek, untung rugi dia sama-sama tanggung kan. Jadi bila masuk dalam projek, takkan dia nak keluar mudah-mudah dengan projek tu.
So di situ dia ada risiko kecairan di situ. Kan? Maksudnya mungkin projek 20 tahun tak siap lagi, tak dapat untung lagi. Keperluan orang ramai nak pada duit ini lebih. Di situ mungkin ada masalah sikit untuk kecairan. Itu yang menyebabkan utama. Tapi sebenarnya tak berlaku begitu. Sebenarnya tak berlaku begitu. Projek-projek pun yang banyak projek yang tak bersifat syariah, so bank tak boleh nak masuk. Jadi bank akan mengalami lebihan cairan, pencairan. Dan kebanyakan instrumen yang ada di money market ni adalah bersifat instrumen yang riba. Bond riba, semua ni riba, semua bank tak boleh beli. Kan? Jadi bank nak melabur macam mana? Kan? Kalau dapat melabur pun adakah dia boleh jual ke pihak ketiga? Sebab pihak ketiga nak jual pula tu jadi masalah. Jadi instrumen-instrumen yang ada menyebabkan bank Islam ni mengalami kekangan sikit. Risiko di satu bank syariah, bank Islam, dia terpaksa tanggung risiko kecairan sama seperti orang lain. Kan, kekangan tu. Yang keduanya bank Islam terpaksa ada risiko tambahan lah. Bank lain tak apalah, dia mudah lah nak urus kecairan tu. Dia instrumen banyak, kurang sini, ambil sini, lebih sini kan. Dia instrumen tak ada. Tapi bank Islam ni instrumen tu tak banyak. Kebanyakan pelaburan bank Islam pula tamwil dia long term. Kan? Tamwil long term. Kemudian dari tamwil short term, instrumen jangka pendek dia kurang. So macam mana dia nak apabila perluan jangka pendek, macam mana dia nak tunaikan perluan wang dia jangka pendek tu. Jangka projek dia jangka panjang. Lepas tu Islamic Bank tidak banyak kekurangan market players kan. Dia tidak banyak. Dia tidak macam PKP ni banyak, seluruh dunia ada kan. Tak ada di Malaysia boleh pinjam cross border, boleh pinjam daripada negara-negara lain kan. Pada masa yang sama, di setengah-setengah negara dia ada pasaran wang antara bank. Di Jordan tak ada money market, di Saudi tak ada money market kan. Islamic money market kita maksudnya. Pasaran wang yang berasaskan Islam tak ada kan. Kebanyakan negara tak ada money market. Negara pertama yang buat money market adalah Malaysia lah, Islamic money market adalah Malaysia. Tapi dia selain daripada itu dia tidak money market ni boleh menjadi pasaran sekunder. Maksudnya dia boleh jual bond dengan beli kan. Jadi pasaran sekunder money market tak ada. Kalau dia ada bond investment tu, dia beli sukuk. Katalah bank beli sukuk Maroi katalah kan. Dia nak jual sukuk tu kepada pihak lain. Dia tak boleh jual sebab tak ada money market. Cuma setengah-setengah sukuk tu dijual di pasaran terbuka, OTC kita panggil kan, OTC. Dia jual tanpa market. Ada. Seterusnya dia berlaku ada antara punca lain perbezaan fatwa menyebabkan berlaku urusnya ke cross border susah nak berlaku. Saudi tak nak terima buy and dye, Malaysia terima buy and dye, contohlah kan. Buy and dye ni kita jual dengan harga diskaun kan. Malaysia bagi Malaysia dia kata ibrok muqassah bagi pihak ketiga kan. Kebanyakan orang lain tak terima buy and dye peringkat tiga pihak ni. Nak muqassah boleh dua pihak. Kalau muqassah tiga pihak dia jadi macam riba kan. Tu orang banyak tak terima. Jadi instrumen Malaysia tak boleh dijual kepada pelabur-pelabur bank-bank Saudi, bank-bank. Jadi di situ berlaku untuk kecairan. Sedangkan pon kalau bank-bank Malaysia beli, bank di luar boleh beli pon bagi kita kan. Boleh beli. Kalau bank kafe lah. Saya pada antara punca ialah realiti tidak sama dengan konsep PLS. Reality bank yang berasaskan semalam saya dah cerita semalam bahawa akaun mudharabah di bank sebenarnya musyarakah tu sepatutnya kita buat perjanjian dengan bank bila kita masuk RM20,000 ke RM30,000, RM40,000 dalam akaun, kita tak boleh ambil lah ikut tempoh matang kan selagi projek terjalan. Masalahnya walaupun kita masuk akaun investment dalam tak cukup tempoh setahun pun kita akan ambil kan, keuntungan sedikit lah dia akan bagilah sebulan. Tapi masalahnya bila customer nak ambil dan customer pula kalau boleh tak nak rugi dah masuk akaun mudharabah. Jadi bank terpaksa ambil risiko melabur tidak melabur di dalam konteks mudharabah ni kan. Bank guna ijarah, bank guna ni kan. Jadi bila ada tidak fahaman situ menyebabkan sepatutnya kita fahamlah mudharabah kita boleh ambil banyak, tapi kita pun
sebelum tempoh setahun kita ambil juga kan. Dan polisi bank pun walaupun setahun, kita tengok biasa kan kalau di bank kan dia ada fixed investment account kan, dia investment account dia ada tulis itu kan 3 bulan berapa persen, setahun berapa persen kan. Jadi kalau kita masuk dalam 3 bulan kita boleh banyak ni. Kalau kita masuk setahun kita boleh full, kita punya 13% kan tak sampai, biasanya dalam 4%, 5% lah setahun. Jadi kadang-kadang kita ambil tempoh 3 bulan. Di situ bank tak masuk projek secara musyarakah betul. Dan kita sendiri pun dapat ambil, tapi tidaklah berlaku dalam betul lah dari aspek kontrak asal. Kontrak musyarakah mudharabah asal ni entah sebagai mudhar sahibul mal, entah boleh ambil bila-bila masa sebenarnya kan. Cuma mazhab Maliki tak benarkan lah. Bukan tak benarkan, mazhab Maliki dia anggap ni isu kontrak lazim tak lazim lah, multi tak lazim kan. Kalau kita ingat perbincangan tu, sahibul mal, kalau anda masuk invest projek, sahibul mal sebagai sahibul mal, anda boleh ambil bila-bila masa duit tarik pada projek kan. Tapi sekiranya berlaku mudarat kepada mudarib, sepatutnya tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tapi di sini bank tak berlaku, kontrak PFS tak berlaku dengan baik kan. Itulah menjadi punca kepada sedikit sebanyak menjejaskan kepada liquidity bank lah. Banyak sangat ni, kita kurang sikit lah. Lepas itu antara caranya Malaysia buat Islamic Interbank Money Market lah. Islamic Interbank Money Market ditubuhkan pada tahun 1994. Dan Islamic Interbank Money Market ni dibuat betul-betul ikut acuan konvensional. Ini masalah lah. Tapi tak ada, sebab masa tu kita tak ada pilihan. Sebab bank Islam masa tu makin banyak, kita ada sistem perbankan tanpa faedah kan. Jadi ada banyak kaunter ni. Jadi setiap bank Islam ni dia terpaksa, dia tak boleh berinteraksi dengan kaunter-kaunter kafe. Sekiranya berlaku kurangan aset dalam akaun tanpa faedah, dia tak boleh ambil daripada akaun konvensional. So dia terpaksa pinjam daripada bank lain. Jadi Malaysia fikir-fikir tak ada cara lain, tak ada cara kecuali kena ambil money market punya platform, buat Islamic Bank Money Market. Kita buat 3 komponen utama sama tadi kan. Kita ada deposit investment, kita ada Islamic instrument, perniagaan instrument, dan kita ada Islamic check clearing house kan. Interbank deposit ni kita buat mudharabah. Cuma mudharabah ni mudharabah satu malam lah kan. Bank yang mengalami kurangan tu akan ambil deposit daripada bank lebihan. Bank lebihan, lepas tu dia tengok keuntungan dia seharian dia. Kalau untung lebih sikit, dia bagilah. Biasanya keuntungan dia akan tengok, dia rujuk pada Cliber juga lah kan. Cliber tu yang rate bank negara tetapkan tu. Walau bagaimanapun dia berlaku masalah juga sini. Kadang-kadang bank tu dia declare keuntungan tu tak seperti yang sebenar kan. Untung banyak tapi bank declare sikit. Jadi pada tahun berapa saya tak ingat, kerajaan telah set kadar keuntungan. Bank negara tetapkan kadar keuntungan tidak kurang daripada kadar Cliber plus spread 0.5% ataupun sama ataupun tidak kurang lah kan, tidak kurang daripada kadar tu. Jadi bank negara terpaksa tetapkan. Sebab apa? Sebab banyakkan bank dia nipu dia sebab kita paksakan mudharabah, so kita terpaksa bagi untung lah, bagi untung bersama. Jadi bank declare dia untung sikit kan. Bank yang berlaku kurangan tadi tu, esok dia nak bayar tu dia kata untung sikit hari ni kan, sebenarnya untung banyak. Jadi bank negara terpaksa campur tangan untuk tetapkan sikit kadar keuntungan. Seterusnya kita ada di money market, Islamic money market ni kita ada banyak instrumen lah. GII ni asal GIC, Government Investment Certificate sebenarnya kan. GIC ni untuk membantu bank Islam yang pertama tu untuk mengatasi masalah kecairan berdasarkan Qardul Hasan. Masalah utamanya Qardul Hasan ni tidak kompetitif dan bank Islam tak boleh guna untuk jual kepada pihak lain, betul-betul itu masalahnya kan.
Kalau bank Islam nak jual kepada pihak lain, dia tak boleh jual di bawah harga diskaun sebab ni kontrak Qardul Hasan. Setelah Islamic Bank makin banyak, maka Qardul Hasan telah kontrak sertifikat daripada bank negara ni telah daripada kerajaan ni telah ditukar kepada GII, iaitu Government Investment Issue, yang menggunakan kontrak Bank Inah. Bank Inah ni boleh dijual kepada pihak yang ketiga, secondary market. Sebenarnya bank banyak lagi lah, antaranya bank negara negotiable note kan. Yang ni pinjaman daripada bank negara, instrumen daripada bank negara yang menggunakan kontrak Bank Inah. Sukuk mudharabah cagamah juga dikeluarkan, sukuk jangka pendek menggunakan kontrak ijarah. Dia diniagakan di dalam money market juga sebagai instrumen jangka pendek. Sukuk asalnya dia 2 tahun, tapi boleh diniagakan untuk pihak yang ketiga. Islamic Acceptance Bill dia Islamic juga, tapi dia guna konsep baik dan trade finance ni macam pembiayaan syarikat-syarikat perniagaan. Dia guna murabahah ni biasalah kan, bank beli kereta, bank beli syarikat-syarikat beli barang dengan bank jual dengan harga tu, lepas tu dia keluarkan bil, dan bil ni hutang antara syarikat ni dia jual secara baik dan dia konsep baik dan lain, hiwalah lain kan. Hiwalah kita tukar je kan. Hiwalah kita tukar je. Baik dan kita tukar dengan harga yang kurang daripada harga asal. Itu jadi masalah. Islamic Private Debt Security, IPDS ni boleh diniagakan juga. Dia bond juga sebenarnya. Dan sell and buy back agreement ni macam Islamic Repo lah kan. Islamic Repo guna Bank Inah kan, Bank Inah. Jadi masalahnya kebanyakan masalah lagi, walaupun kita dah ada instrumen Islamik, masalah utama yang banyak kita guna ialah Bank Udain dan Bank Inah. Dan kedua-dua ni majoriti ulama mengharamkan. Bukannya Arab saja, maknanya kalau kita pun majoriti ulama mengharamkan. Itu masalah negara Malaysia kan. Cuma ni kita tak ada cara sebenarnya kan? Sebab kita replikat kepada konvensional. Kita tak ada cara lain. Kalau kita buat kita Islamic Bank tak maju lah. Sebenarnya selepas tu bank negara pula memperkenalkan dia panggil syariah, dia panggil CMP, Commodity Murabah Program kan. Dia nak baik sikit daripada Bank Inah kan, baik sikit daripada Bank Inah. Dia menggunakan dia gunakan aset utama ialah CPU kan. Crude palm oil, minyak sawit mentah kan. Minyak sawit mentah sebagai aset. Di mana komoditi murabah ni dia pakat di antara bank, buat pakatan collateral agreement kan, buat pakatan antara bank untuk setujulah bank masuk ke dalam program ni. Bank yang ada lebih, bank akan melabur di dalam murabah, beli kelapa sawit secara murabah kan. Dan bank yang kekurangan ni masuk sebab dalam kontrak tawaduk lah, tawaduk. Dan dia gabungan di antara bursa komoditi kan, bursa komoditi Malaysia dan agensi minyak sawit semua tu kan. Dia guna kontrak murabahah, tawaduk dan musawamah kan, musawamah. Kontrak utama dia gunakan CPU dan dia alternatif pada LME, London Metal Exchange kan. Masalah utama dia komoditi murabahah ni. Komoditi murabahah ni cantik sikit daripada London Metal Exchange kan. Komoditi murabahah ni dia cantik sikit perkara apa? Walaupun berlaku dia pusing je sebenarnya. Dia pusing aset, dia pusing benda yang sama. Nak kata apa? Komoditi yang sama. Tapi yang dia beli kan, dia beli secara bank yang mengalami kurangan, dia beli secara ansuran. Kemudian dia jual kepada pihak ketiga secara cash. Itu dia dapat cash kan. Pihak ketiga ni dia akan jual balik ke dalam market ni. Jadi dia 2-3 kali dia pusing barang yang sama kan. Cuma dia
CPO ni dia bukan lebih lama sangat kan, 3-4 bulan dia buruk juga kan.